Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan memasuki ayat yang baru, iaitu ayat yang ke-21, yang mana ayat yang ke-21 ini Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang bagaimana penduduk bandar yang ada pada zaman pemuda-pemuda itu dibangkitkan oleh Allah daripada tidur mereka. Kalau kita belajar ayat yang sebelum ni 19 dan ayat nombor 20, kita telah diberitahu oleh Allah bahawa ada wakil daripada seorang pemuda itu, mereka pergi mencari makanan, membawa wang perak. Ayat yang ke-21 ini Allah menyebut tentang penduduk yang ada pada zaman tu. Adakah penduduk di zaman itu mereka mengetahui tentang lelaki yang seorang itu, ataupun bagaimana mereka tahu? Mari kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Ayat yang ke-21 ini Allah memberitahu bahawasanya Allah telah membangkitkan pemuda-pemuda ini adalah untuk Allah lihatkan bahawasanya janji Allah itu adalah benar. Maknanya kisah pemuda yang Allah bangkitkan itu dari tidur mereka itu, Allah kata supaya mereka ni tahu janji Allah itu adalah benar. So mereka dekat situ siapa? Kalau kita baca pada keterangan ayat, dia merujuk kepada manusia yang ada di zaman itu, supaya mereka tahu janji Allah itu benar. Apa janji Allah itu adalah benar? Janji Allah yang benar itu adalah hari kiamat tidak ada lagi keraguan padanya. Maknanya pada ayat ni Allah mengatakan bahawasanya pada zaman dulu, pada zaman ketika itu ada manusia yang dia ragu
tentang kalau dah mati boleh hidup semula. Jadi kisah Ashabul Kahfi yang tidur ini telah memberikan mereka jawapan bahawa apa yang Allah janjikan tentang hari manusia dihidupkan itu adalah benar. Jadi kalau kita lihat kepada keterangan ayat, tahu ada dua kenapa Allah bangkitkan penghuni gua itu. Okay, kita lihat keterangan daripada para ulama tafsir. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Quranul Azim, Ibnu Katsir kata, kebanyakan ulama salaf mereka mengatakan manusia di zaman Ashabul Kahfi itu bangkit. Ramai di kalangan mereka ni tak percaya. Betul ke kalau mati boleh hidup semula? Berlaku apa? Ketidakpercayaan. Bahkan kata Ikramah, salah seorang tabi'in, dia kata pada zaman tu ada manusia mengatakan bahawasanya kalau ada hidup pun jasad tak ada, yang ada hanya roh-roh. Maka antara sebab kisah Ashabul Kahfi ini Allah hidupkan mereka, memberikan mereka jawapan bahawasanya manusia ni akan hidup, bukan roh saja hidup tetapi jasadnya sekali. Berdasarkan keterangan para ulama tafsir ini menunjukkan bahawa orang di bandar itu kenal dan tahu pemuda-pemuda ini. Namun Al-Quran tidak menerangkan bagaimana mereka tahu. Tapi kalau kita baca kitab tafsir, kalau kita baca buku, kadang-kadang banyak riwayat cerita, tetapi tidak ada satu pun sumber yang dapat kita muktamadkan macam mana mereka tahu. Wallahu a'lam. Ada yang kata sebab duit yang lelaki tu bawa, ada gambar raja yang duduk pada zaman 300 tahun yang sebelum ni. Wallahu a'lam. Saya tidak mahu membawa tuan-tuan kepada membincangkan secara spesifik macam mana penduduk tu tahu. Yang pertama, dia akan ambil masa. Yang kedua, kita tak boleh kata itu ke cerita dia. Jadi untuk pendekatan kita tinggalkan maklumat itu. Kerana apa? Kerana Allah tak cerita pada kita. Kalau ia penting, tentu Allah cerita pada kita. Kalau dia ada mesej dia, tentu Nabi SAW tahu. Jadi kita tinggalkan maklumat tu, kita berpegang kepada bahawa Allah bagi tahu, penduduk bandar tu tahu. Okey, kita ambil pegang maklumat seperti itu. Kemudian tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita baca pada ayat yang ke 21 ini, kita akan menemui Allah mengatakan penduduk bandar tu telah berlaku apa? Iz yatanaza'una bainahum amruhum. Mereka telah berselisih. Mereka telah berbeza pendapat tentang urusan mereka. Okey, apa makna ayat tu? Okey, kita lihat pada perincian ayat dia. Okey, saya punya slide dia tak nampak. Okey, begini. Para ulama tafsir mereka berbeza pandangan. Apa maksud mereka itu berselisih tentang urusan mereka? Ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan penduduk bandar di zaman itu mereka berselisih pendapat tentang pemuda ni siapa, zaman bila, macam mana boleh datang gua. Itu perselisihan pertama. Perselisihan yang kedua kata mereka berselisih tentang hari kiamat. Maka daripada dua pendapat ni, pendapat yang terpilih oleh Al-Imam Tabari dan Al-Imam Ibnu Katsir, penduduk di zaman itu sebenarnya mereka berselisih pendapat tentang hari kiamat. Kemudian kita baca pada ayat itu kembali, kita akan mendapati
penduduk di bandar itu, mereka telah mengusulkan dua perkara. Perkara yang pertama, mereka kata, kalau kita baca pada ayat itu, kita kena ambil pada ayat faqalu banu alayhi bunyana. Pendapat pertama kata apa? Mereka kata, apa kata kita buat satu bangunan dekat gua tu? Pendapat pertama kata. Pendapat kedua kata, kita buat masjid lah dekat situ, dekat gua tu. Ini bermakna penduduk di bandar itu mengetahui lelaki ni berada di mana. Bagaimana mereka tahu? Saya wallahu alam, saya tak dapat nak ceritakan. Macam-macam kata. Ada yang kata lelaki tu dia bawa orang bandar tu tengok gua tu, apabila sampai semua mati semula. Wallahu a'lam. Kita serahkan maklumat tu kepada Allah. Saya tak mahu terlalu membincangkan fakta yang Allah tak cerita. Okey. Yang pasti penduduk di tempat itu mereka telah memberi dua cadangan. Okey, kita tengok cadangan yang pertama. Yang pertama, okey, kita lihat dekat sini. Kita tak nampak di belakang Okey, yang pertama adalah mereka cadang untuk membina bangunan dekat gua. Yang kedua kata bina masjid dekat situ. Membina masjid dekat situ, para ulama tafsir pun berbeza pandangan. Yang kata buat masjid kat situ, mereka ni Muslim ke? Mereka bukan Muslim. Kalau kita rujuk pada pendapat Al-Imam Ibn Katsir, dia kata diri bangunan tu maksud dia apa? Tutup terus gua tu. Maksudnya jangan bagi orang jumpa dah pemuda-pemuda tu dengan tutup gua tu. Kalau kita rujuk kepada pendapat Al-Imam At-Tabari, tengok ulama yang alim pun macam Tabari ni, Imam Tabari ni kalau dalam dunia ilmu, kalau cerita tentang kitab tafsir At-Tabari ni jadi rujukan yang wajib. Sebab At-Tabari ni dia salaf. Dia zaman dia tu dekat dengan zaman yang salaf. Ni dipanggil otai dalam bidang tafsir. Jadi At-Tabari pun dia kata yang suruh membina masjid tu siapa mereka ni? Tak dapat ditentukan agama mereka. Wallahu ta'ala alam. Okey. Sekarang kita terus pergi kepada hadis. Kita pergi kepada hadis yang mana perbuatan yang mencadangkan bina masjid, tempat ibadah dekat tempat pemuda-pemuda tu, sebenarnya pada zaman Nabi SAW dalam syariat agama kita sebenarnya tak boleh. Sebab tu orang tak buat masjid dekat tempat kubur-kubur. Kerana Nabi pernah pesan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi kata, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang datang sebelum kamu, mereka ni selalu jumpa je kubur pada Nabi, orang-orang saleh, mereka akan buat masjid. Lepas tu Nabi pesan. Nabi kata, ketahuilah kamu semua, janganlah kamu semua menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. Nabi kata, aku larang buat macam tu. Syariat kita tak adalah. Sebab tu para ulama bincang, kalau kubur depan masjid macam mana, kubur kawasan masjid macam mana, ulama bincang panjang. Itu kita tak mau masuk kepada perbincangan. Tapi yang kita dapat belajar, rupa-rupanya memang zaman dulu Yahudi ke Nasrani, kalau dia tahu tempat tu ada kubur alim ulama, pada Nabi dia akan ibadat dekat situ. Tak boleh sebenarnya. Kita tidak beribadat di kawasan-kawasan kubur. Jadi itu di antara pengajaran yang boleh kita belajar. Menariknya tuan-tuan dan puan, ada satu fakta yang saya perlu ceritakan. Sampai ayat 21 ni, tuan-tuan akan menjumpai Allah banyak ulang ayat yang kata Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Maknanya dalam erti kata,
surah Al-Kahfi ni istimewa berbanding surah yang lain. Tuan-tuan akan dapati Allah cerita tentang dia tu, tentang Allah itu dia maha mengetahui. Allah lebih tahu. Jadi kalau kita betul-betul kita lihat, kita akan dapati ada 7 kali maklumat yang Allah mengatakan dia lebih tahu. Pada ayat 12 ada, 19 ada, 21 ada, sampailah ayat 66. Jadi ayat 21 tadi adalah ayat yang ketiga yang ada menyebut tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya perlu sebut maklumat ni? Tuan-tuan masih ingat tak suratul Kahfi ni tujuan dia apa? Apa tujuan suratul Kahfi? Tujuan suratul Kahfi tujuannya adalah Allah meminta kepada kita bahawasanya berlindunglah kepada Allah. Kembalikan hidup kita ni kepada agama Allah. Kerana akhir zaman penuh dengan fitnah. Kita berlalu satu zaman yang tak tahu siapa benar sebenarnya. Betul kan? Kita tak tahu orang yang benar, orang kata dia salah, orang yang salah, orang kata dia benar. Lepas tu macam-macam agama muncul zaman sekarang. Liberal, pluralism, agama jadi cacah merbak. Jadi surah Al-Kahfi ni adalah surah yang bawa kita kepada apa? Jaga agama tu baik-baik. Jadi surah Al-Kahfi surah yang melindungi kita daripada fitnah dan fitnah yang paling besar di akhir zaman nanti munculnya Dajjal. Nanti habis surah Al-Kahfi saya akan berikan tuan-tuan maklumat tentang, kita boleh baca kisah Dajjal itu secara keseluruhan. Baik. Ada waktu lagi kita masuk kepada ayat yang ke-22. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Kita baca ayatnya dulu, kita baca tafsiran, lepas tu nanti kita bincang perincian dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا Ayat 22 Allah menceritakan kepada kita bahawasanya manusia ini mereka mencari jawapan. Pemuda dalam gua tu berapa orang? Tetapi dalam setiap pendapat tu Allah selitkan kisah anjing. Okey. Kalau kita baca pada ayat tu, saya ambil kepada ringkasan dia, nanti kita akan perincikan esok insya-Allah. Pendapat ada 3.
Ada yang kata pertama 3 orang, keempatnya anjing. Pendapat kedua kata 5 orang sebenarnya, yang keenam tu anjing. Tetapi pendapat ketiga kata 7 orang. Lepas tu ada perkataan dan ke-8-nya anjing. Mana satu yang tepat? Pada yang teka 3 orang, pada yang teka 5 orang itu, pada hujung ayat tu Allah Ta'ala meletakkan perkataan rajman bil ghaib. Allah kata pendapat yang kata 3 dan 5 ni mereka teka. Allah kata. Ada faham? Tapi pendapat yang kata 7, Allah tak kata apa-apa pada mereka. Kita faham tak maksudnya? Okey, cuba tengok pada perkataan rajman bil ghaib. Jadi dekat mana yang benar? So kita nak pegang pendapat yang mana? InsyaAllah pada keesokan hari kita akan memperincikan lagi bagaimana kaedah Al-Quran membantu kita untuk menganalisis mana satu pendapat yang kita boleh pegang dan apa pengajaran dia. Jadi kalau saya minta, jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh baca dulu maklumat itu supaya memudahkan kita membincangkan ayat yang ke-22 ini pada subuh Jumaat esok. Jadi kita pun sedia maklum, malam ni dah masuk malam 1 Zulhijjah. Kita dah masuk 10, kita akan masuk bulan Zulhijjah, 10 awal yang sangat besar pahala dia. Jadi siapa-siapa yang buat ibadat kurban malam siang ni, hari terakhir untuk cukur, nak gunting rambut ke, nak cukur, nak gunting kuku ke, bagi siapa-siapa yang ada niat untuk melakukan ibadat kurban. Banyakkan amal soleh pada awal-awal bulan Zulhijjah. Jadi kita jumpa insya-Allah pada keesokan paginya, kita mula dengan ayat yang ke-22. Bagi siapa-siapa yang tak sempat nak ikut, tuan-tuan boleh lihat rakaman di FB Masjid At-Taqwa. Ada video-video yang sebelum ini telah dirakamkan. Jadi kalau ada masih lagi yang belum dapat nota, nanti tolong maklumkan, insya-Allah kita cuba beri kepada tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.